Selamat pagi, salam sejahtera. Didakwa telah memberikan satu kontrak bernilai 1 bilion ringgit. Wow, punya banyak 1 bilion ringgit. Didakwa Muhyiddin Yassin memberikan RM 1 bilion ringgit kontrak kepada syarikat yang ada kaitan dengan menantu. Akhirnya Muhyiddin buka mulut, akhirnya Muhyiddin berikan komen, dan akhirnya Muhyiddin bersuara. Ini memang isu yang kita tunggu-tunggu. Ini memang isu yang saya ikuti sejak hari pertama didedahkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dan apabila Puan Zarkasi memberikan komen dan memberikan pertanda, clue, isyarat bahwa adalah yang dikaitkan dengan ini, dan Puan Zarkasi menuding kepada Muhyiddin Yassin. Oleh sebab itulah, kita sebagai pemerhati politik, pembuat konten politik ini, memang kita mencari, kita tunggu Muhyiddin Yassin bersuara. Sama ada Anda ialah penyokong Muhyiddin Yassin, ataupun mungkin Anda adalah orang yang tak menyokong Muhyiddin Yassin. Anda pasti sama-sama macam seperti kami menunggu apa jawaban apa jawaban daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, apa sebenarnya yang berlaku, dan apa penjelasan daripada Muhyiddin Yassin. Karena saya tertarik dengan pendapat seorang penganalisis politik di Sabah. Beliau kata, diam-diam tanda apa dia kata, saya lupa pula. Dia kata orang ni kalau diam-diam seakan-akan mengiyakan, lebih kurang macam itulah. Contohlah, dia kata kalau orang pergi merisik seorang gadis, kalau kita tanya, kamu setujukah terima si lelaki handsome ni? Kalau wanita itu diam saja, itu tandanya dia suka. Jadi mereka kata, penganalisis politik kata, kalau Muhyiddin Yassin diam saja, itu seakan-akan mengiyakan pula apa yang sedang berlegar di media sosial, dalam berita, dan dalam kalangan pemerhati politik. Tapi akhirnya, yang kita tunggu-tunggu, yang kita mahukan berlaku, betul-betul muncul, dan Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jawapan apa yang dikehendaki oleh semua ahli politik Malaysia, pemerhati politik Malaysia, dan juga para pengundi Muhyiddin Yassin di kawasan Pagoh. Muhyiddin akhirnya bersuara berkaitan dengan kontrak yang didakwa beri kontrak RM 1 bilion kepada syarikat ada kaitan menantu. Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini menafikan sekeras-kerasnya bahawa beliau terbabit dalam pemberian kontrak Sistem Immigration Bersepadu Nasional NIISE kepada IRIS, Corporation Berhad yang dikaitkan dengan menantunya. Tentulah kita tahu semua orang yang ada di Malaysia, khususnya ahli politik, pasti akan menafikan. Ada komen daripada netizen yang saya baca dalam media sosial, mereka kata pastilah semua orang akan menafikan. Namun penafian itu hanya boleh diterima sekiranya selepas adanya siasatan selesai. Dan kita tahu SPRM telah pun sahkan bahawa ada siasatan dibuat terhadap bekas Perdana Menteri dan menantu terkait dengan pemberian kontrak berkaitan dengan immigration. Jadi kita sudah dengar tadi, Muhyiddin Yassin menafikan sekeras-kerasnya beliau terbabit dalam pemberian kontrak. Tetapi kita sebagai orang yang ada di Malaysia yang menyayangi Muhyiddin Yassin, kita tunggu siasatan sampai selesai. Kerana saya pasti ini adalah tindakan yang wajar untuk Muhyiddin, yaitu membuat penafian. Dalam satu kenyataan hari ini, bekas Perdana Menteri itu yang merujuk laporan sebuah portal yang bertarikh 8 Februari menyifatkan dakwaan berkenaan sebagai fitnah yang sengaja direka untuk mencalar maruahnya dan keluarga. Saya sebagai Perdana Menteri pada masa itu sama sekali tidak terlibat dalam proses penganugerahan kontrak NIISE kepada IRIS Corporation Berhad yang dijalankan secara tender terbuka.
Satu lagi komen yang saya tertarik dengan komen netizen ialah apabila mereka membuat perbandingan dengan kes Najib Tun Razak. Mereka kata ketika kes 1MDB mula dipersoalkan, mula-mula digembar-gemburkan, Najib Tun Razak juga menafikannya sekeras-kerasnya. Bahkan berani angkat sumpah laknat. Beliau kata beliau tidak melakukannya dan beliau difitnah. Selain daripada itu untuk merosakkan imej dan keluarganya, karena kes itu juga dikaitkan dengan Rosmah Mansur. Dan yang lebih menarik yang sudah dilakukan oleh Najib Tun Razak ialah apabila beliau sanggup mengangkat sumpah laknat pula. Jangan sampai Muhyiddin pun melakukan sumpah laknat juga. Mereka membandingkan, netizen membandingkan kes Najib yang telah dinafikan sekeras-kerasnya dengan ada angkat sumpah laknat lagi dengan kes isu Muhyiddin ini. Jadi adakah Muhyiddin Yassin akan menang dalam kes ini selepas siasatan SPRM? Adakah beliau akan terlepas daripada siasatan SPRM selepas ini kalaupun beliau dikaitkan dengan isu tersebut? Proses perolehan kontrak dibuat mengikut tata cara perolehan biasa kerajaan di bawah seliaan Kementerian Kewangan dan kementerian yang berkaitan. Ia bukan berada di bawah tanggungjawab atau bidang kuasa saya sebagai Perdana Menteri waktu itu, kata Muhyiddin Yassin. Selain itu, beliau yang juga Presiden Bersatu Merangkap Pengerusi Perikatan Nasional PN menegaskan tiada mana-mana ahli keluarganya mempunyai kepentingan dalam IRIS Corporation Berhad, sama ada sebagai pengarah syarikat atau pemegang saham. Bagaimana saya yang tidak mempunyai bidang kuasa dalam penganugerahan kontrak dan keluarga saya yang tidak ada sebarang kepentingan dalam syarikat yang dianugerahkan kontrak ditohmah menyalahgunakan kuasa demi kepentingan diri dan keluarga, soalnya. Jun lalu, Menteri Dalam Negeri ketika itu, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dilaporkan berkata, pelaksanaan NIISE dengan kontrak RM1 bilion diyakini mampu mempertingkatkan sistem imigresen negara ke tahap yang lebih baik. Beliau berkata, kontrak NIISE di antara kerajaan dengan IRIS Information Technology Sistem Sdn Berhad dimuktamadkan pada Mei tahun 2022 membabitkan lebih 12 kontraktor. Mengikut tempoh kontrak, NIISE akan beroperasi sepenuhnya pada tahun 2024. Sistem itu dilaksanakan bagi menggantikan sistem MyIMMS di Jabatan Imigresen yang sudah beroperasi lebih 20 tahun. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.